merasa paling beriman sehingga memandang semua orang kafir, merasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Nama saya Bala Subramaniam, Ketua DHPP PAS Pusat. Saya seorang bangsa India yang beragama Hindu. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada. Dia bukan kira bangsa. Dia tengok orang yang siapa yang baik, yang dia mesti ada, bolehlah. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ni Nabi Muhammad. Tuan Pengerusi Tetap, saya memulakan ucapan saya dengan mengingatkan para pimpinan dan para perwakilan sekalian terhadap ayat Al-Quran yang telah dibaca oleh Qari jemputan semalam. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikanlah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini, dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang kamu telah dilakukan. Ayat ke-6 dari surat Al-Hujurat. Firman Allah yang bermaksud, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran kerana Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap satu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kerana adil itu lebih dekat kepada takwa. Cik Bala baca Quran setiap kali lepas subuh. Dan takwalah kepada Allah. InsyaAllah lepas ni. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Maidah ayat 8. Saya ingin memberi suatu kepastian bahawasanya DHPP akan terus bersama Presiden dan akan terus beristiqamah sehingga kemenangan untuk PAS. Kita adalah anak angkat bukan Islam dalam PAS. Allah Ta'ala dah beri DHPP ke PAS. Dan DHPP akan terus bekerjasama, mematangkan dan memantapkan diri kita untuk menggantikan tempat DAP. Perlembagaan PAS berdasarkan pada Quran dan Sunnah. Kita takut pada Tuhan. UMNO ingat dia Tuhan. Itu perbezaan. Yang berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Adi Awang, Presiden PAS. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada Tuan Guru Presiden atas suatu ucapan dasar yang begitu memberangsangkan dan yang memang kena tepat pada masanya bila kita atau negara kita berada dalam keadaan politik yang celaru. Wahai orang yang beriman, hendaklah kamu sentiasa menegakkan keadilan dan menerangkan kebenaran demi Allah. Jangan sekali-sekali kebencian kamu terhadap sesuatu kaum itu mendorong kamu melakukan ketidakadilan. Hendaklah kamu laku adil kepada sesiapa jua, kerana sikap adil itu sehampir dengan takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah, kerana Allah mengetahui dengan mendalam apa yang kamu lakukan. Surah Al-Maidah ayat 8. Putrajaya, kami satu contoh kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83.
berakhlak kepada manusia dengan baik. Maksud ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam. Bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kanti ano, pas kanti ano, tiada masalah. Tiada masalah, jangan risau. Betul. Dabil. 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 Boleh ambil tangan. Okey, alhamdulillah, insya-Allah. Jazakallah, jazakallah. Dabil. 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 Menggunakan agama, menggunakan doa dan menghantam orang-orang yang tertentu dalam doa. Apakah ini akhlak dalam jamaah Islam? Tolong buat ruling ini. Dan kawan-kawan wartawan kita, wartawan yang bukan Islam, masing-masing tertanya, apakah ini agama yang diajar? Kenapa kita perlu mempergunakan agama? Datangkan hujah yang sepatutnya. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Terima kasih, saudara Ridwan. Terima kasih.